Andy Syamira di Angkasa Puri. Kalau nampak Abdullah bertengkolok saja, pastinya mukadimah cerita pagi dari Pulau Pinang kita mulakan dengan pantun. Dengarkan, hendak semawalah tepak, dapatlah saya bersirih di situ. Rukun negara 5 kelopak, bak bunga raya kita bersatu. Baiklah, Andy Syamira dan penonton cerita pagi yang tertanya-tanya, kenapa pula dah Abdullah bertengkolok, berpantun, bunga raya, rukunnya. Seperti mana semua sedia maklum, semalam merupakan ulang tahun ke-50 Rukun Negara dan hari ini saya berlintas langsung di Universiti Sains Malaysia USM Kampus Induk untuk bawakan kepada anda sedikit perkongsian info dan maklumat berkaitan ulang tahun ke-50 Rukun Negara. Dan hari ini saya bawakan khas kepada anda pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Prof. Dr. Siva Murugan Pandian yang juga merupakan penganalisis politik. Baik, terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama penonton cerita pagi. Sihat Prof? Ya, sihat. Baiklah Prof, tanpa membuang masa, seperti mana kita sedia maklum, semalam merupakan ulang tahun ke-50 Rukun Negara dan dari pandangan Prof sendiri yang merupakan salah seorang penganalisis politik, bagaimana Prof lihat rakyat Malaysia dapat memahami dan menyelami Rukun Negara bersempena dengan ulang tahun ke-50 Rukun tersebut? Ya, Rukun Negara merupakan satu dokumen keramat yang lahir 5 dekad lepas bertujuan untuk memastikan bahawa kita dapat terus pertahankan nilai sebenar dalam konteks negara kita, iaitu rencam berbilang majmuk. Bermakna apa yang mahu dilihat adalah bukan sekadar pemahaman ke atas Rukun Negara, tetapi sejauh mana ia diamalkan dalam bentuk kehidupan harian supaya kita dapat terus pertahankan nilai-nilai yang telah menjadi satu titik perkongsian, titik persamaan, nilai kepunyaan dalam kalangan masyarakat. Kerana ketika dilahirkan ketika itu wujud isu yang telah membawa satu titik hitam dalam konteks negara kita, iaitu rusuhan perkauman 13 Mei 1969. Jadi bila kita bercakap tentang soal Rukun Negara, sudah pasti ramai yang harus mainkan peranan. Ejen yang terlibat mestilah bermula daripada keluarga. Keluarga harus mendidik, menyemai dan juga memastikan bahawa pemupukan nilai di sebalik Rukun Negara itu menjadi satu amalan. Begitu juga di sekolah, guru-guru, di universiti, di tempat kerja, media, pemimpin, rakan sebaya, tetapi individu itu sendiri harus mempunyai ataupun mengambil inisiatif agar memastikan bahawa kesemua 5 prinsip di dalam Rukun Negara itu diterjemahkan dalam konteks semasa. Kita tahu bahawa Rukun Negara lahir 50 tahun yang lepas, suasananya berbeza, tapi penjenamaan semula Rukun Negara itu boleh dilakukan secara berterusan supaya dokumen itu kekal sebagai satu dokumen keramat bagi kesemua masyarakat tanpa mengira latar belakang agama, etnik, keturunan, ritual ataupun kepercayaan mereka. Baiklah Prof, berbicara tentang keadaan semasa, bukan saja Malaysia, malah seluruh dunia berdepan dengan wabak pandemik COVID-19. Dari pandangan Prof sendiri, bagaimana Prof lihat Rukun Negara dapat menjadi benteng ataupun pengukuh kepada rakyat Malaysia dalam mendepani pandemik tersebut? Ya, kalau kita lihat secara keseluruhannya, ketika krisis COVID-19, rakyat bersatu. Seolah-olah sewaktu krisis kita boleh bersatu, walaupun wujud penjarakan sosial, penjarakan fizikal, tetapi wujud nilai di atas alam maya menggunakan media sosial, walaupun tidak bersemuka tapi boleh berdampingan. Masing-masing memulakan satu perkongsian bersama, masing-masing melihat bahawa kita harus boleh menyerang ataupun menjadi benteng kekuatan kepada negara ini dalam soal nyawa dan juga soal kesihatan. Kita jaga kita tanpa mengira latar belakang etnik, kaum, keturunan mereka, mereka yang menjadi frontliners, baik doktor, jururawat, askar, polis, pembekal makanan, pencuci dan sebagainya, masing-masing telah menunjukkan nilai yang jelas seperti yang termaktub dalam Rukun Negara, bagaimana memberikan maksud dan makna kepada amalan daripada kesemua yang wujud dalam Rukun Negara. Bagi saya 3 nilai besar, iaitu faham, hormat dan juga terima. Kalau kita boleh memahami perbezaan yang wujud, sejauh manakah kita mampu untuk menghormati perbezaan tersebut, melihat ia sebagai satu aset, bukan liability, dan menjadikan satu titik penerimaan di antara satu sama lain. Jika nilai itu membesar, diturunkan daripada generasi ke generasi, saya percaya Rukun Negara merupakan satu dokumen yang akan sentiasa dihargai oleh sesiapa sekalipun. Ia harus menjadi satu warisan dalam persejarahan negara kita, kerana sirah persejarahan negara kita ini besar. Maksud di sebalik sirah itu adalah kemajmukan yang harus menjadi tanggungjawab bersama. Baiklah Prof, terima kasih. Banyak Prof kongsikan, walaupun singkat masa, banyak saya rasa info bukan saja buat saya tapi penonton cerita pagi. Banyak saya nak tanya tapi sebab kekalahan masa apa-apa, terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama penonton cerita pagi. Baiklah, Andy Syamira di Angkasa Puri, kalau haiwan kita pegang pada tali, manusia kita pegang pada janji, dan rakyat Malaysia nak berpegang pada apa? Boleh berpegang kepada Rukun Negara.
kerana tajam kena cara, Taming Sari, logam bersepuh, sulam rukun negara, jati diri pastinya ampuh. Baiklah, saya kira setakat itu dahulu. Kembali bersama Andy dan Syamira di Angkasa Peri. Silakan.